ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama The Right Honourable Jacinda Ardern berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri New Zealand. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu dicatatkan hari ini. Dalam serat akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 326 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,681 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 293 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 70,508 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. 112 orang pegawai kanan dan pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB telah dinaikkan pangkat hari ini. Kenaikan pangkat tersebut adalah di atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung pagi tadi di dua tempat berasingan. Majlis kenaikan pangkat di Mes Pegawai Bolkiah Garrison adalah bagi kenaikan pangkat pegawai-pegawai kanan ABDB. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Pada majlis ini, 3 orang pegawai kanan dinaikkan ke pangkat Colonel tetap, 23 pegawai dinaikkan ke pangkat Lieutenant Colonel dan Komander tetap Tentera Laut di Raja Brunei dan 9 pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku Lieutenant Colonel dan Komander Tentera Laut di Raja Brunei. Majlis serupa diadakan di Mes Pegawai Berakas Garrison bagi kenaikan pangkat pegawai-pegawai ABDB yang berpangkat Major ke bawah. Kedua-dua majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Pada majlis ini, 19 orang pegawai dinaikkan ke pangkat Major dan Lieutenant Commander Tentera Laut di Raja Brunei tetap. Seorang pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku Major dan Lieutenant Commander Tentera Laut di Raja Brunei. 54 pegawai dinaikkan ke pangkat Kapten dan Lieutenant Tentera Laut di Raja Brunei tetap dan 3 pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku Kapten dan Lieutenant Tentera Laut di Raja Brunei. Umat Islam perlu mengamalkan dan mengadaptasi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian kerana baginda merupakan contoh yang paling agung dan mulia. Perincian mengenainya selepas ini. Teruskan bersama kami. Mencontohi akhlak Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi harus berusaha untuk mengamalkannya dan mengadaptasinya dalam kehidupan seharian. Umat Islam seharusnya tidak melupakan bahawa hakikat kecintaan terhadap Rasulullah SAW ialah dengan meneladani kehidupan baginda dari segenap aspek kehidupan,
kerana kepribadian dan sifat Rasulullah ialah contoh paling agung yang terpuji dan mulia. Perkara tersebut antara intipati ceramah sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Tutong. Kemudian diliputi kita dengan rahmat. Kita datang ke masjid dengan rahmat Allah. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ceramah bertajuk sejauh mana kesan cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW disampaikan oleh Dr. Andas Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah, penceramah undangan dari Pusat Dakwah Islamiah. Jelasnya dalam menzahirkan rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW, umat Islam khususnya di negara ini mengadakan pelbagai majlis keagamaan. Sampai ke tiang aras Allah. Sehingga tiang aras Allah itu bergoyang. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai tiang aras. Sementara itu, kumpulan meraih berkah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid Kampung Lubuk, Pulau Tutong pagi tadi mengadakan sambutan Maulidul Rasul di Masjid Kampung Lubuk, Pulau Tutong. Majlis diserikan dengan dikir Assalamualaikum dan Marhaban yang dibawakan oleh jemaah kumpulan meraih berkah dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid berkenaan. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan derma kepada 22 orang anak yatim daripada Kampung Lubuk Pulau, Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang dan Kampung Penanjung daerah Tutong. Sumbangan derma disampaikan oleh Dayang Hajah Florinda binti Haji Majnis, Ketua Kumpulan Meraih Berkah. Menjaga adab, etika dan tingkah laku dalam pergaulan adalah antara cara bagi melestarikan keharmonian hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara kerana ia merupakan salah satu dari cabang ketinggian akhlak dan kepribadian seseorang. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia sangat dianjurkan dalam agama Islam bagi menjaga hubungan baik dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Menjaga Adab, Etika dan Tingkah Laku dalam Pergaulan. Agama Islam telah memberikan panduan dalam menjaga ikatan persaudaraan, iaitu dengan sentiasa menjaga lisan dan tingkah laku, termasuk berkata yang baik dan sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji dan kesat, tidak berlebihan dalam gurau senda dan seumpamanya. Kita hendaklah sentiasa menjaga lisan dan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan hubungan baik kita sesama keluarga, sahabat, jiran tetangga, rakan sekerja dan seumpamanya. Perlu diketahui bahawa berkata sesuatu yang kurang sopan, kotor, tidak senonoh, termasuk berbaur seksual, sama ada dalam perbuatan ataupun gurau senda, sehingga menyebabkan seseorang, sama ada lelaki maupun wanita itu, merasa kurang selesa, tersinggung dan terhina, adalah dikira sebagai perbuatan gangguan seksual secara lisan. Perlu diingat bahawa perbuatan gangguan seksual itu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Justru jika kita mengetahui adanya perbuatan salah dan mungkar dilakukan, maka kita sebagai orang Islam adalah dituntut untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ini bertepatan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar sebagai wasilah atau cara bagi mencegah dari berlakunya perlakuan seksual yang membawa impak buruk dan kemudaratan kepada mangsa sehingga melibatkan nyawa. Bagi penggemar kopi di negara ini, Test Coffee kini menjual minuman kopi 100% dari Vietnam. Kafe yang dipunyai oleh syarikat Rapco Sdn Bhd bertempat di bangunan Semakaya Promenade di Jalan Muara merupakan cawangan pertama mereka selain dari membuka cawangan di Vietnam.
Bahan mengenai kafe tersebut antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Dengan perbelanjaan kira-kira 20 ke 30 ribu ringgit, kafe tersebut masih dalam percubaan dan berharap kopi Vietnam akan terkenal seperti kopi-kopi yang lain. Kafe dibuka dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi, pembelian barangan harian meningkat berikutan penularan COVID-19 di negara ini yang mana dapat membantu ekonomi negara. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 8 November melalui saluran RTB Perdana. Tiga 30 pemilik pusat penjagaan kanak-kanak terlibat dalam bengkel latihan garis panduan kebangsaan, pemakanan dan kegiatan fizikal bagi pusat penjagaan kanak-kanak. Bengkel secara berfasa bagi kumpulan kedua tersebut diadakan pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Hadir Daeng Siti Zahra binti Haji Abdul Razak, penolong pengarah pembangunan masyarakat JAPIM. Sepanjang bengkel, para peserta diberi pengetahuan lebih lanjut mengenai garis panduan seperti penyediaan dan pengendalian makanan yang bersih, berzat dan seimbang serta selamat. Bengkel seumpamanya juga dihasrat dapat memperkasa para pemilik dan pengusaha pusat penjagaan kanak-kanak serta ibu bapa dan penjaga dalam memupuk dan memastikan amalan cara hidup sihat diperkenalkan dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat awal lagi. Bengkel 2 hari ini merupakan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan dan JAPIM. Antara matlamat utama Unified National Networks atau UNN Brunei ialah memastikan orang awam sentiasa mempunyai akses kepada kandungan internet. Salah satu peranan yang dimainkan oleh agensi tersebut ialah memastikan kapasiti yang mencukupi dalam rangkaian yang disediakan. Selain itu, UNN terus berusaha meningkatkan piawaian kesaling hubungan di negara Brunei Darussalam dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sehubungan itu, UNN sedang melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan kabel bawah laut bermula hari ini, 6 November hingga 11 November ini. UNN merupakan salah satu rakan kongsi konsortium bagi 3 sistem kabel bawah laut yang ada di negara ini, termasuk Southeast Asia Middle East Western Europe 3, Asia America Gateway dan Southeast Asia Japan Cable atau ringkasnya dikenali sebagai SMW3, AAG dan SJC. Sistem tersebut perlu dipelihara bagi memastikan kelangsungan akses kandungan internet yang berkualiti kepada para pengguna di negara ini pada setiap masa. Selain 3 kabel tersebut, UNN juga bekerjasama dengan negara jiran bagi mengguna pakai sistem kabel yang lain untuk menambah kepelbagaian dan menggunakan sistem hubungan tersebut apabila ia diperlukan. Kerja-kerja pemeliharaan perlu dilaksanakan disebabkan oleh keadaan di dasar laut yang boleh menjejaskan atau merosakkan kabel-kabel berkenaan, antaranya penurunan sauh dari kapal-kapal laut atau kerosakan disebabkan oleh gempa di dasar laut atau cuaca buruk. Oleh yang demikian, UNN sentiasa mengawasi kapasiti bagi trafik internet di semua rangkaian adalah mencukupi dan bersedia menghadapi cabaran jika timbul sebarang masalah. Sebagai salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat bagi membantu melindungi alam semula jadi di negara Brunei Darussalam, Heng Yi Industri Sdn Bhd atau Heng Yi menganjurkan projek perhutanan semula di Bukit Perumpung, Hutan Simpan Arboretum, Kampung Sungai Liang, daerah Belait. Semasa projek tersebut, 500 batang pokok telah ditanam di sepanjang 0.5 hektar tanah. Projek disertai lebih 70 sukarelawan yang terdiri daripada kaki tangan syarikat berkenaan dan wakil dari Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, Damai Holding Limited dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei BCCS. Seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi Universiti Brunei Darussalam UBD menangi hadiah utama pertandingan Digital Dracula 2020 pada Festival Filem Dracula 2020 yang diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2020.
Trofi Dracula Digital dan hadiah E200 dianugerahkan kepada filem pendek Image 2020 yang dihasilkan oleh dua pelajar Fakulti Sastra dan Sains Sosial FAS, Awang Muhammad Sahri Azim bin Sahrun dan Dayangku Syahirunisa Sahira binti Pangeran Syahminan yang mengambil jurusan Design and Creative Industry DCI serta dengan kerjasama Philip Lim Shen Huai, mahasiswa dari Fakulti Sains FOS. Pengumuman penganugerahan dibuat semasa tangan filem bagi pembukaan Majlis Penganugerahan Festival Filem Antarabangsa Dracula kelima yang diadakan di Brasov, Romania pada 18 Oktober 2020. Pertandingan digital Dracula merupakan pertandingan filem pendek menggunakan telefon pintar yang dibukakan kepada golongan muda seluruh dunia berusia antara 16 hingga 29 tahun. Sebenarnya kami ini pelang sangka kan, yang keputusan ini kami menang overall. Tapi kalau kan diikutkan kami berbangga dan gembira karena kami dapat mewakili Brunei juga dan juga UBD. Ia punya competition ini macam first stage, ia suruh kami macam antar like submit any kind of films lah, short film apa dalam lingkungan masa 3 minit cuma tu. Nebata tu, diorang kontak kami untuk notify yang kami itu get through the final selection lagi. Kami have to make satu filem pendek based on diorang punya given keyword satu lah. Menurut Dayangku Syahirunisa Sahira, filem pendek Image 2020 mengisarkan tentang seorang wanita yang berdepan pelbagai rintangan dalam usaha mencari adik perempuannya yang hilang. So one of our obstacle is finding time because kami punya kawan, ya ada je yang part time and kami mau cari masa kami yang free sama-sama lah. About the movie, sebenarnya up to orang punya interpretation. The idea of this story is from kami brainstorming sama-sama. So I think it's our idea as a team. Sejumlah 14 filem pendek yang dihasilkan menggunakan telefon pintar dihantar bagi pemilihan awal pertandingan digital Dracula 2020. Berdasarkan pemilihan juri dan undi penonton dalam talian, 5 pasukan marek untuk bertanding di peringkat akhir. Ini merupakan kali pertama mahasiswa UPD menyertai pertandingan filem tersebut yang menggunakan telefon pintar untuk bercerita secara visual. Penutupan sementara sebahagian dari Jalan Raja Isri Pengenalan Anak Saleha iaitu Jalan Lorong Kiri menghala ke Tutong kini disambung semula. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja melapis semula jalan raya di kawasan tersebut masih giat dilaksanakan. Penutupan bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang dan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja berkenaan selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya dalam siaran akhbarnya juga mengingatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan, orang ramai bolehlah menghubungi pihak jabatan ini melalui talian Darussalam 123, live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Burian Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn.